Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala rasulil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi kurniakan kepada kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, dan kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengurniakan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Pagi ini kita sambung tafsir surah Al-Baqarah, kita masuk kepada ayat yang ke-37. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, penerima taubat, lagi maha mengasihani. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah dia kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita satu persatu kata-kata yang kita kena ucap. Pertama sekalinya di antaranya ialah Allah ajar kita cara bertahmid kepada dia, cara memuji dia. Dia tak nak kita puji mengikut cara kita, tapi Allah nak standard semua sekali dalam bentuk yang satu. Sama ada dia orang pandai ke, dia orang yang tak pandai ke, dia siapa sekalipun, Allah nak dengan lafaz yang satu. Kerana lafaz itulah yang memberi makna yang besar kepada kehidupan seorang hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala lok kepada kita, contoh kita kata nak memuji Allah, maka sudah tentulah orang yang pandai bahasa dia lebih tinggi pahalanya berbanding dengan orang yang tak pandai berbahasa. Sebab kita ni manusia ni, bahasa-bahasa yang kita guna ni adalah mengikut diri kita sendiri. Ada orang sedap kecek, ada orang tak sedap kecek. Contoh kalau kita tengok, ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang suka bersajak. Jadi ada juga minat bersajak ni, dia bersajak lalu dia tulis dalam Facebook dia. Kita tengok pun menyapa dengan ayat yang dia tulis. Walaupun kalau kita kita kata orang mengaji sajak ni rima tu, bukan rima hak dalam hutan tu. Rima bahasa dia hak belakang tu dah. Kalau kita kata berakhir dengan huruf air, air belakang. Berakhir dengan huruf na belakang. Tapi oleh kerana bahasa yang digunakan tak sedap, walaupun rimanya bagus, tapi bahasa yang tak sedap, tak jeligo, bagi tak jicuk. Sebab apa? Sebab dia tak pandai mengolah bahasa. Tapi orang yang bahasanya sedap, kita tengok bit yang pertama tu jeligo dah.
dah habis bit pertama nak tengok bit yang kedua pula, habis yang kedua nak ambil yang ketiga pula. Jadi dengan bahasa yang berbeza di antara kita, maka sudah tentulah orang yang pandai kecek tinggilah pahala dia. Maka Allah ni dia Maha Pengasih, dia tak urik itu, dia nak urik pahala sama sahaja. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita dengan satu lafaz, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka begitulah juga dalam ayat yang ke-37 ni, Allah tak biarkan kepada Nabi Adam mereka sendiri bahasa munattabah. Mereka sendiri tak. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Nabi Adam bahasa untuk bertobat, kalimah dan ayat untuk bertobat. Di antaranya apa dia? Kalau kita duk baca sama tu, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Adam. Nak tabat ni guna bahasa ni, guna cara ni. Maka Nabi Adam pun guna bahasa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara untuk bertaubat. Maka Allah kata, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Di mana Nabi Adam menerima daripada Tuhannya kalimat, beberapa ayat taubat. Fataba alaihi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, dan Allah ini Maha penerima taubat dan Maha pengasih dan Maha penyayang. Adik kakak muslimin dan muslimat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahu huwat tawwab, dialah yang penerima taubat. Kita ngaji bahasa Arab, tawwab dia mari atas wazan fa'al. Kita ngaji zaman-zaman sekolah mula, at-tawwab atas wazan fa'al. Wazan fa'al itu adalah dia panggil sirah mubalaghah. Apabila sebut makna sirah mubalaghah, artinya adalah melampau-lampau. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat menerima taubat, walaupun dosa yang kita buat sebanyak mana, walaupun dosa yang kita buat sebesar mana, walaupun dosa yang kita buat selama mana. Sepanjang hidup kita umur 80 tahun contoh, tak pernah sembahyang baik, tak pernah puasa rokok, tak pernah jejak walaupun sebelah kaki ke masjid, tak pernah sebut nama Allah walaupun sekali. Tiba-tiba dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, meninggal dunia, Allah menerima taubat dia, dan dia berhak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ditunjukkan kepada kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hamba Allah yang pergi berjuang fi sabilillah, sehingga sahabat-sahabat Nabi kejut tengok dia berjuang bagi pihak Islam. Maka dia gugur dalam perjuangan tersebut, dalam keadaan para sahabat tak tahu dia ni agama apa, sedangkan sahabat tahu sebelum pada dia bukan Islam. Maka setelah dia gugur dalam medan perang, maka sahabat melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi beritahu bahawa sebelum dia pergi perang tadi, dia bagi mengucap 2 kalimah syahadah dengan aku. Maka selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia terus ke medan perang, tak pernah sembahyang, tak pernah belajar, hanyalah mengucap 2 kalimah syahadah, dia gugur syahid dalam medan perang. Maka dia adalah sebagai seorang yang syahid. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat. Kita ni kalau dia marah ke orang, kalau tak sampai 7 keturunan tak maaf. Tak. Aku kalau tak habis 7 keturunan aku tak maaf. Pesan habis hanya cucu cicit kita, jangan maaf ke dia. Itu sifat kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha penerima taubat. Muslimin dan muslimat sekalian, itu ayat yang ke-37. Kita masuk kepada ayat yang 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman lagi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu kesemuanya daripada syurga ini. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk daripadaku melalui rasul-rasul ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Muslimin dan muslimat sekalian, berkata As-Sa'di, mana-mana waktu apabila datang kepada kamu petunjuk aku, iaitulah rasul dan kitab-kitab yang mentaqarrubkan kamu kepadaku, menghampirkan kamu kepadaku dan redha aku, maka siapa yang mengikuti petunjukku dengan beriman kepada para rasul dan kitab aku, dengan menjadikan mereka panduan serta membenarkan semua khabar para rasul dan kitab-kitab, dan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan aku, mereka itulah orang-orang yang selamat. Adik kakak sekalian, pertama sekali adalah dalam kehidupan kita ni, benda yang paling penting ialah hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, adapun jika datang kepada kamu daripada aku huda, petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim, dan sesiapa yang mengikuti petunjuk aku, fala khaufun 'alaihim, mereka tak perlu takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu berduka cita. Maka kata Sa'di, yang dimasukkan dengan petunjuk itu adalah rasul-rasul yang diutuskan dan kitab-kitab yang disertakan bersama dengan mereka. Maka sebab tu adik kata, pengajaran yang ada pada kitanya adalah sejauh manakah kehidupan kita hari ini mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh manakah kita mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi berpandukan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ini kita sebenarnya terpaksa kena mengakui bahawa kita jauh daripada Al-Quran. Kita jauh daripada Al-Quran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah, Nabi kata kaum aku ni, Nabi Muhammad kata kaum aku ni, umat dia ni mahjura, ittakhadhul qur'ana mahjura, mereka meninggalkan ajaran Quran. Maka sebab tu apabila kita meninggalkan ajaran Quran, kita akan berada di tempat yang paling gagal. Paling gagal. Sebab apa? Sebab Nabi kata, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, Nabi kata, lan tadillu. Nabi guna dengan huruf lan, tidak. Saya sebut beberapa kali di sini, ku tak silap, perkataan tidak dalam bahasa Arab ni dia mari dengan beberapa perkataan, dengan beberapa ucapan. Kadang-kadang tidak dengan makna lam, laming. Kadang-kadang tidak dengan makna lan, lanun. Kadang-kadang tidak dengan makna la. Kadang-kadang tidak dengan makna ma. Ada kadang-kadang dengan makna laisa. Itu di antara kalimah-kalimah yang digunakan dalam bahasa Arab dengan makna tidak, tapi makna yang berbeza. Makna yang berbeza. Maka sebab itu apabila mari dengan kalimah lanu, lan, artinya selama-lamanya tidak. Contoh kita kata apa dia? Lan atakallama ma'aka, lan atakallama ma'aka, aku tidak akan kecek denganmu sampai ke bila-bila. Itu maksudnya, sampai ke bila-bila, tak akan kecek denganmu. Kita balas dengan orang itu, kita kata lan atakallama ma'aka,
ilal abad, aku tidak akan kecek kepada denganmu sampai bila-bila. Sampai kiamat aku tak kecek. Nak ayat lan. Kadang-kadang dengan kandungan laming. Orang mari tanya kita, akal tak? Makan lagi? Lam akul, aku tak makan lagi. Artinya jak daripada tadi sampai ke la ni aku tak makan lagi, tapi lepas pada ni mungkin aku makan. Itu lam. Jadi dalam ayat hadis Nabi ni, Nabi guna dengan kalimah lan. Dengan kalimah lan artinya nafi lil abad, sampai ke bila-bila. Taraktu fikum amraini, aku tinggal pada kamu dua perkara. Lan tadillu, Nabi kata. Nabi kata sampai ke bila-bila kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang kepada dua perkara tadi. Selama mana kita pegang dengan Quran, selama mana kita hidup berpandukan kepada sunnah Nabi, kita tidak akan sesat. Persoalan yang timbul pada kita pada hari ini dekat ialah sejauh manakah kita boleh memahami Quran? Sejauh manakah kita boleh memahami Quran? Dan kalau kita kira itu comot kampung kita lah, tak, kita ambil bilangan orang kampung kita daripada umur yang boleh ngaji Quran sampai kepada umur yang paling tua sekali, agak-agak berapa beratus orang boleh baca Quran dengan orang tak boleh baca Quran. Berkali pada luar ni ramai orang baca Quran tau. Kalau kira 100% kat 90% orang boleh baca Quran. Yalah kau saya kata tu. 90% orang kampung ni boleh baca Quran. Yalah. Ada ngilip kepala pun. Artinya tak lah tu. Kan? Kalau kampung saya memang ramai lah tak boleh baca Quran. Dah ada kakak, kalau tak boleh nak baca Quran, kita nak berpandu pada siapa dia? Tu baru baca Quran, tak masuk lagi bahagian memahami Quran. Hak baca Quran satu bab, hak memahami Quran satu bab yang lain. Kadang-kadang kita boleh baca Quran, tapi kita tak faham Quran. Quran ni ramai. Maka apabila kita tidak boleh memahami Quran, apa dia panduan kehidupan kita? Maka panduan kehidupan kita ikut orang royak. Kurban, orang kata bukan kurban ni lembu. Oh lembu lah kita. Kereta, orang kata bukan kereta ni kapal terbang. Kapal terbang kita ikut pada royak. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh memahami apa dia Tuhan royak dalam Quran. Maka sebab itulah apabila kita tidak boleh berpandu pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kita tak pasti aku ni sesat atau tak sesat, aku ni betul atau tak betul. Sedangkan Nabi kata lan tadillu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Bila? Apabila kita berpegang pada Quran dan hadis Nabi. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata fa imma ya'tiyannakum minni huda, sesiapa yang datang kepada kamu daripada aku di petunjuk, maka petunjuk itu adalah Nabi. Nabi yang buat petunjuk. Kemudian bersama dengan Nabi itu kitab. Maka Nabi tak ada dah, yang ada dengan kita adalah kitab. Maka setara mana kita boleh memahami kitab yang menjadi petunjuk kepada kehidupan kita. Maka sebab itulah adik kakak sekalian, apabila tidak ikut petunjuk Allah, maka petunjuk kita adalah hawa nafsu kita. Ajarannya macam-macam, mari-mari dengan ada setengah tu dia kata apa dia, jemaah hari ni adalah tidak diwajibkan. Tak wajib jemaah. Sebab apa tak wajib jemaah? Sebab tu imam semua makan gaji belakang. Maka tidak boleh buat tu imam kepada tu imam yang makan gaji, tak sah. Maka apabila tak sah, maka nak sembahyang jemaah mana lah ni? Tak ada dah semua tu imam makan gaji belakang. Sebenarnya tu imam ni bukan makan gaji. Kalau tu imam Masjid Mukir ni dia makan elang je. Elang je. Orang makan gaji masjid negeri tu pun jawatannya
apa, bukannya kekal, kontrak je, kena perbaharui daripada setahun ke setahun. Kadang-kadang tak naik pun gaji pun. Tapi kalau terima gaji, tak boleh ke waktu email. Tapi ada orang kata tak boleh waktu email. Sebab apa? Sebab inilah, sebab tak mengaji. Apabila tak mengaji, maka nafsulah yang menjadi guru pada dia. Maka apabila nafsu menjadi guru, sesat baraklah panggil dia. Maka sebab tu hak Nabi kata lan tadilu, kamu tidak akan sesat tadi. Hak lagu mana? Hak ikut ajaran Quran. Hak ikut ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda. Baik. Pagi ni puasa lah. Kalau tak puasa boleh sengok air. Bahasa kering mulut-mulut. Maka orang yang ikut ajaran Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi dan apabila kitab ataupun Al-Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata pada fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak perlu takut dan tak perlu berduka cita. Dalam ayat yang lain Allah kata pada famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah kata orang-orang yang mengikuti hidayah aku, fala yadhillu, dia tidak sesat, wala yashqa, dia tidak celaka. Artinya orang yang mengikut hidayah Allah ni, adik kakak sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 benda yang dia selamat. Orang yang mengikut hidayah Allah, ikut ajaran Nabi, berpandukan kepada Nabi, berpandu kepada kitab yang ditinggalkan oleh Nabi, ada 4 perkara sekurang-kurangnya dalam hidup dia selamat. Yang pertama, fala khaufun alaihim, mereka tak perlu bimbang. Tak perlu bimbang. Sebab apa? Pasti ikut ajaran Allah ni selamat. Tak perlu bimbang. Kita kadang-kadang kita pergi mana-mana pakai wave, pakai apa? Dulu wave, lah ni Google Map. Kan? Kita jalan, dia kata 800 meter masuk kiri. Kita pasal 8 meter. Enggak, duduk tengah bandar Kuala Lumpur. Jalan serabut macam orang dalam tahu apa dia dalam tubuh. Jalan serabut. Kita pergi masuk kiri. Masuk kiri tu ada jalan tu 2 jalan. Hak mana sah nak masuk kiri belakang, dekat-dekat belakang. Kita pun suruh masuk. Pun bunyi. Silap lah. Silap adalah. Maknanya kita nak masuk jalan tu dalam keadaan tak yakin. Kita masih lagi bimbang. Tak, kita masih lagi bimbang. Sedangkan Google Map tunjuk dah jalan tu. Nombor sekian-sekian, F ke, E ke, D ke, apa ke, dia tunjuk dah lorong. Tapi kalau kita duduk atas kereta tu tak ada nak tengok lorong, pakai tengok jalan je, dengar suara je, tu yang jadi silap tu. Tapi kalau kita tengok lorong dia E87 contoh, E87, maknanya ambil majalah tu, walau 10 lorong sekalipun tempat yang sama, ambil E87 tu lah. Tapi kalau kita duduk atas kereta tu tak ada nak tengok E87 tu, dengar suara, tengok lorong je, masuk jalan lain. Maka begitulah hidayah ni, Nabi ni, biar kita belajar dengan benar, biar kita faham dengan benar, seolah-olah kita tengok dengan mata lorong tak ada nombor berapa, maka kita tidak perlu takut dan bimbang lagi. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yolok kodok, Islam kodok, ni orang takut, kena bimbang. Tapi kalau dah kita yakin dah, seperti mana kita ambil nombor jalan tadi, fala khaufun alaihim, tak perlu kita bimbang, wala yahzanun, dan tak perlu kita berduka cita. Sebab apa? Lagu-lagu mana pun kita akan selamat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, fala yadillu, tak sesat, wala yashqa, tidak celaka. Tidak celaka, hidup ni tidak akan celaka. Sama ada dunia ataupun di hari akhirat, tidak akan menerima kecelakaan. Ya kita lah hidup bimbang. Kalau kita tanya kita, lagu mana demo? Nak mati ke tak saya mati? Orang tanya kita. Kalau saya tanya adik kakak sekalian, nak mati ke tak saya mati? Kalau tanya saya, memang tak saya mati. Adik kakak mungkin nak mati, tapi tanya saya, memang tak saya mati.
Sampai bila? Sampai beribu tahun tak usah mati. Sampai bila? Sampai kiamat pun tak usah mati. Sebab apa? Sebab kita ni duk rasa bimbang lagi. Kalau mati, syurga apa neraka? Kalau mati, syurga apa neraka? Maknanya kita tak nampak jelas jalan syurga. Tak nampak jelas jalan syurga. Tapi kenapa sahabat-sahabat Nabi apabila sebut bab mati, nak mati? Sehingga mereka berebut-rebut nak pergi ke medan jihad. Berebut-rebut nak mati syahid. Bukan setakat asyik-asyik orang tua, asyik-asyik anak muda. Mari jumpa dengan Nabi nak mati syahid. Kenapa dia? Kerana mati syahid itu jalan pintas ke syurga. Kenapa mereka nampak jalan ke syurga? Bila dekat dengan nak mati, dia senyum. Orang tanya dia, apa yang senyum dekat nak mati? Dia kata, inilah jalan yang paling cepat untuk aku jumpa dengan Tuhan. Inilah peluang untuk aku jumpa dengan kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni kalau sebut bab mati, Allah ngetak belum Allah rasa. Nak tengok orang mati, Allah takutnya. Sebab apa? Sebab kita ni masih lagi dalam keadaan yang tak jelas. Tak jelas antara kubur getah dengan syurga mana nak. Ada seorang hamba Allah mati dah, dia mari jumpa dengan saya. Masa tu arwah mak saya sedang koma. Mari ziarah lah, mari ziarah. Duk dengar kecek, kita yang kata rasa tak si mati lagi. Rasa tak si mati lagi. Kat siapa nak mati? Tak ada orang nak mati. Kat saya buat gurau lah dengan dia. Apa yang tak si mati tu? Kita nak mati lalu. Tak, kita kecek babak bagian buah suruh kita. Nah, buat apa yang tak si mati? Allah, dia kata, saya nak tinggal kebun getah lagi. Saya nak tinggal kebun getah. Tak tanya, saya tanya dia, mana maha syurga dengan kebun getah? Maha syurga. Dapat apa yang saya kebun getah lagi? Syurga tak saya. Saya berlaku, kebun getah pun saya, syurga pun saya. Ni tak jelas jawapan dia. Sebab apa? Sebab di hari akhirat nanti, adik-kakak sekalian, Allah akan tanya kepada hamba-Nya, hei hamba-Ku, menuk ke tidak aku nak beri kepada kamu dunia, langit dan bumi dan segala isinya, menuk ke tidak? Maka pada masa itu masing-masing pakat jawab tak sih. Gak kebun getah tu tak nak balik dengan langit bumi, jauh jelas lah beza dia. Artinya apabila kita berada di akhirat nanti, dunia ni tak ada nilai sikit ambil bagi kita. Ya, kita duk pacok dalam hati kita ni, saya. Maka sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni, dia nampak syurga lebih mahal, maka diri dia tidak ada harga, tapi hak matlamat dia lah nak masuk syurga. Sebab tu mereka tu tidak kecewa, mereka tu tak sedih. Adik-kakak sekalian, duka cita ni adalah benda yang berlaku, yang telah berlaku, yang benda yang kita tak suka. Duka cita. Dan duka cita ni lah benda tak suka berlaku pada kita. Itu dia panggil duka cita. Sedih benda yang berlaku. Adapun takut ialah benda yang belum lagi berlaku, tapi kita tak sedih ke dia. Contoh orang main royak, kita ni akan berlaku lagi satu penyakit akan menyerang kita. Benda tak berlaku lagi, tapi takut benda tu kita tak sih, maka kita akan rasa takut. Itu beza antara duka cita dan takut. Baik. Orang yang berada di atas jalan petunjuk tidak perlu bersedih dan tidak perlu takut. Kalau berlaku sebaliknya akan berlakulah kesedihan dan ketakutan. Orang yang mendapat hidayah akan memperoleh keamanan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ternafilah segala benda yang dia benci, yang dia takut, yang dia sedih, dan ternafilah juga kesesatan dan kecelakaan dan sebagainya. Jadi sebab tu apabila kita hidup atas jalan hidayah yang meyakinkan, maka segala masalah tadi tidak akan ada pada diri kita. Sedih tak ada, takut tak ada,
sesak tak ada, celaka tak ada. Maka sebab tu dia kata, pastikan hidup kita ni benar-benar di atas jalan hidayah. Benar-benar di atas jalan hidayah, sehingga kita yakin ini adalah hidayah. Dan hidayah tu ialah bukan reka sesiapa, bukan reka ulama, bukan reka nabi, tetapi hidayah mari daripada Allah. Maka apabila kita hidup di atas jalan hidayah, maka kita akan selamat. Yang penting hidayah tadi benar-benar mari daripada Allah. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahawa para nabi dan para rasul tidak mengetahui apa-apa tentang kehidupan ini kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab sebagai panduan. Lebih-lebih lagi manusia biasa, mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya diperintah supaya mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul. Adik kakak sekalian, kita ni tak boleh nak tahu benda yang kita tak tahu. Tak boleh kita nak reka ajaran mengikut cita rasa kita. Sebab kita mari ke dunia ni adalah dalam keadaan tak tahu apa satu. Para nabi pun samalah juga. Mereka mari ke dunia dalam keadaan tak tahu apa satu. Sehinggalah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Sehinggalah Allah memberi wahyu kepada mereka. Maka dengan wahyu itulah membeza antara Islam dengan kafir, membezakan antara batil dengan hak, membezakan antara betul dengan salah. Maka sebab tu tanpa hidayah daripada Allah, maka kita tak tahu mana sah kita ni betul. Semaya kita semaya ni. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Mun kena semaya sebagaimana mu tengok aku semaya. Ya, kita tak tengok Nabi sembahyang. Dah lagu mana? Kita tengok melalui hadis-hadis Nabi yang diajak oleh para ulama kepada kita. Lagu mana Nabi sembahyang? Jadi apabila kita sembahyang tidak ikut cara Nabi sembahyang, agak-agak Allah terima dah amalan kita. Itu bimbang. Kita ambil bab sembahyang. Adakah kita sembahyang mengikut petunjuk Allah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, ataupun kita ikut cara kita? Itulah bulan puasa ni. Bulan puasa ni dia jadi macam Coca-Cola. Kena air Coca-Cola tu. Air Coca-Cola ni kita buka tu buih, melimpah buih. Maka bulan puasa ni kita berapa hari? 3 hari, 4 hari. 4 hari. Saya tengok kuliah subuh hari ni macam ke bulan tak puasa je, sama ramai. Tapi saya pergi kat lain, bulan puasa ni kuliah subuh. Buat kita ni set ni lah sebelum puasa, buat ni lepas puasa, buat ni adalah puasa, buat ni. Kalau kat lain bulan puasa, ya Allah, penuh. Yang jadi Coca-Cola. Coca-Cola baru buka tudung, berjebah tu buih. Habis gas tak ada. Bila habis gas? Dekat dengan nak tengah puasa, habis gas. Habis akhir sekali dekat dengan bulan puasa tu, habis dekat dengan raya tu. Tinggal tu email tu bilang, 4-5 ni orang. Saya pergi kuliah Tazkirah Ramadan. Jauh pergi ni. Buka puasa tu jalan. Dia buka. Dia demo dia telefon mari ustaz, buat kuliah Tazkirah bulan Ramadan. Kata jauh, tak padan kita nak buka puasa sih. Tak apa, dia kata buka puasa tu jalan. Dah atas harapan kita pergilah. Dah atas harapan kita pergi. Saya dalam kepala ni mesti orang ramai. Mesti orang ramai. Sampai ada kat 10 orang. 10 orang. Lebih kurang tu je. Semaya terawih 10 orang. Habis dia semaya 4 rakaat, break tazkirah 4 rakaat sambung. Selepas tazkirah tu kan, tinggal 3 orang. Selepas tazkirah tinggal 3 orang. Tak sambung dah 4 tadi, buat kapal 4 aja.
Nabi kata, qiyamul lail ni termasuk semaya tarawih. Orang yang semaya tarawih daripada A sampai ke Z bersama dengan email, dia akan dapat pahala qiyamul lail. Artinya kalau dia semaya separuh tu email tak habis lagi, dia beralik dah, dia tak dapat pahala qiyamul lail. Di antara tu saya cerita hak 10 orang tadi, hak masjid kita ni. Masjid kita ni saya yakin di sini tu email buat witi. Buat witi. Gak ramai daripada kalian kita ni habis semaya tarawih 8 rakaat pakai tinggal dah. Orang tanya mana balik? Witi di rumah lah weh. Bagi saya belawang belakang tu. Bagi saya lah. Ya lah kena tak tahu. Kalau salah. Bagi saya belawang belakang. Maka apabila dia tinggal tu email, dia tak penuh daripada A sampai ke Z tu email, dia tak akan dapat pahala qiyamul lail. Sebab syarat dia mesti daripada A sampai ke Z bersama dengan email. Ini benda. Jadi sebab itulah maknanya kita ni apabila tak ikut hidayah petunjuk, maka kita duduk dalam keadaan sama-sama, dalam keadaan tak jelas amalan kita. Supaya tadi Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kena semaya sebagaimana mu tengok aku semaya. Adik kakak sekalian, Nabi ni kan, apabila Nabi sapa di Madinah pertama sekali Nabi buat Masjid Quba. Bermula daripada Masjid Quba itulah sapalah kepada Nabi wafat. Nabi tak pernah tinggal semaya Jumaat walaupun dalam waktu qadha sekali. Itu di antara sunnah Nabi, petunjuk Nabi, hidayah Nabi. Maka kita ni apabila hidup dalam keadaan tidak mengambil hidayah Allah, petunjuk Nabi, maka kita bimbang takut amalan kita tu tak terima. Walaupun dalam mazhab kita kata semaya Jumaat tu ada sunat muakkad, tapi Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kena semaya sebagaimana mu tengok aku semaya. Artinya kalau Nabi tak pernah tinggal semaya Jumaat, Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mana dosanya telah diampun oleh Allah, dijaga oleh Allah, yang tidak ada dosa, maksum, yang tak pernah tinggal semaya Jumaat, dah kita ni lagu mana? Yang tak jamin lagi syurga ke neraka kita ni. Sudah semaya tapi sore. Hak paling sedih sekali dia kakak sekalian. Kalau kita dalam musafir, kita semaya di RNR ko, semaya di mana-mana ko, yang mari semaya sore-sore dia kakak. Baru ni saya pergi hantar orang pergi umrah. Saya sepatutnya umrah mula-mula ni, tapi ada masalah, ada masyarakat tak jadi. Suruh saya pergi hantar lah. Jadi apabila masuk waktu asar tu, kita pergi sembahyang asar. Kita pergi sembahyang asar di airport. Gak kita ni nak masuk dalam musalla tu, ada orang sembahyang. Gak saya ikutlah dia sembahyang sebagai makmum. Kita harapnya orang yang ke dia tu akan bersama dengan tu email tadi. Dia tu email tu apabila kita masuk, dia mula dia sembahyang seorang, tapi apabila kita masuk dia akaklah suara dia tu, tapi apa semua sekali sebagai tanda dia tu email. Jadi lepas pada tu yang mari hak pakai jubah mari sembahyang sore-sore juga. Sekata Allah, pakai jubah comel dah, tapi sembahyang sore juga. Kita ni jemaah, dia mari sembahyang sore. Jadi maknanya hak ada jemaah pun sembahyang sore juga, tak tahulah nak kata kita. Hak Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kena sembahyang sebagaimana tengok aku sembahyang. Tu pun kita tak boleh nak buat. Gak kita bimbang, takut sembahyang kita Allah tak terima. Itu benda. Maka sebab itulah kita ni hidup atas dunia ni kita tak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Amalan kita tak tahu bawa ke mana kecuali amalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita kena cari sumber hidayah daripada sumber yang tepat supaya kita tidak beramal dengan benda yang salah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lakukan demikian, mereka itulah yang boleh kejayaan dunia dan mendapat keamanan di hari akhirat. Ini bendanya.
Dan kita buat gapa-gapa atas dunia sekalipun, kita nak selamat di hari akhirat. Tu benda. Semaya nak selamat di hari akhirat. Puasa nak selamat di hari akhirat. Jangan jadi seperti mana pengalaman saya satu ketika dahulu. Saya dulu nyesal. Ada orang ajak saya pergi buka puasa di hotel 5 bintang. Oh, kambing bakar. Apa dia? Ayam Belanda bakar. Macam-macam. Kita pergi makan. Ustaz makan sepuah-puahnya. Kita ni darah anggur makan. Makan. Masuk waktu apa dia? Sudah makan. Jom Ustaz, kita pergi semaya dulu. Kita pergi semaya dulu. Bagus kau ajak saya ni, ajak semaya. Semaya. Tempat hak saya duduk tu ada satu pasal orang. Tak tahulah suami isteri kau. Hak tino pakai jilbab, hak jantan seluar pendek. Tak. Tapi dia buka puasa. Dia buka puasa. Bukti buka puasanya ialah apabila rebel, dia doa juga. Maknanya orang Islam lah. Dia berdoa juga. Dia buka puasa. Buka puasa. Luar pendek. Tak apalah. Dia kata Tuhan. Kita nak kata mana. Nah. Kita pergi sembahyang. Dia masih berada di situ. Dia masih berada di situ. Sudah sembahyang, sudah wirid, sudah apa dia ba'diyah, kita pun mari situ lagi sebab nak sembahyang Isya di situ, nak main tarawih di situ, di hotel tu. Pasangan tadi berada di situ lagi. Berada di situ lagi, dia buah momen, masuk waktu Isya, masih lagi di situ. Artinya goreng tak sembahyang. Maknanya puasa tadi, puasa kerana Allah, puasa kerana gapo. Sebab itulah amalan-amalan kita diramal ke puasa. Tapi kerana apa? Kerana konon-kononnya nak sihat tubuh badan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat. Ada kata hadis ni hadis dhaif. Ada kata macam-macam lah di kalangan apa dia ilmuwan mempertikaikan hadis ni. Tapi tak apalah, dari segi realitinya bahawa memang puasa ni boleh mendatangkan kesihatan. Tapi kalau semata-mata nak sihat, mana pahala kita ni? Ya kita nak buat bertawak di hari akhirat sekali lagi. Sebab di hari akhirat kita nak pahala. Bukan kita nak sihat tu. Sebab di hari akhirat sekali lagi, apabila dah masuk syurga, sihat belakang. Ni sesuai kita ni. Hak tua-tua. Masuk syurga jadi muda belakang. Zaman Nabi mula ada seorang tin pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tolong doa biar hamba ni boleh masuk syurga retek. Nabi gurau dengan dia, sudah makcik tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Makcik tua. Makcik tua. Oh, apabila Nabi kata tak boleh masuk syurga ke makcik tua, selok kawan ni, moga dia nak masuk syurga. Lalu Nabi kata, dah, hak tua ni tak boleh masuk syurga, tapi dia masuk syurga jadi muda balik semula. Dah. Umur hak paling kemucuk pemuda umur berapa? Umur 15. Ni sesek ni 15 belaka ya umur. 15 belaka. Maknanya kalau puasa muda tak 100% puasa muda. Masuk syurga sekali lagi. Jadi sebab itulah kita buat amalan apa sekalipun adalah kerana nak masuk syurga. Tak ada tujuan kita buat amalan atas dunia semata-mata untuk kepentingan dunia. Sekadar nak sihat, sekadar apa dia kata apa dia nak jimat pitih, tak ada beza. Kita nak masuk syurga. Apabila nak masuk syurga, maka amalan tadi mesti kita lakukan sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan dapat masuk syurga. Adik kakak muslimin dan muslimat sekalian, yang terakhirnya ialah Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, sesiapa yang hidup atas dunia ni tidak ikut panduan Allah, tak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berpandu pada hidayah,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya menjadi sempit. Hidupnya menjadi sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka di hari akhirat nanti kami akan himpun mereka dalam keadaan buta. Tak ada faedah dia kakak hidup atas dunia kaya tapi di hari akhirat buta. Tak ada faedah adik kakak sekalian kita hidup atas dunia ni berpangkat tinggi tapi tak ikut hidayah Allah, hari akhirat kita hidup dalam keadaan buta sempit. Jangan kita ingat dengan harta kita banyak, jawatan kita tinggi, hidup kita luas, tak, dongkar, sempit. Sempit segenap sudut, kiri kanan atas bawah, belakang depan, sempit kehidupan kita. Selama mana? Selama kita meninggalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu, maka kita kena hidup berpandu kepada hidayah supaya apa dia? Kita bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah beri cahaya kepada kita. Dalam keadaan kita boleh melihat. Sebab itulah di hari akhirat sekali lagi Allah beri cahaya pada kita mengikut kadar amalan kita. Orang yang amalan dia hebat akan diberi cahaya oleh Allah sebesar gunung. Ada di antara mereka yang diberi oleh Allah cahaya dia sebesar batas khemur. Ada di antara mereka yang diberi cahaya oleh Allah besar ibu kaki cahaya dia. Dahlah besar ibu kaki. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mampu, kadang-kadang hidup. Maka Nabi kata apabila cahaya dia ceruk, jalan 2-3 langkah, mampu berhenti pula. Begitulah keadaannya. Maka kita nak hidup dalam keadaan yang susah begitu. Sudah tentu kita tak sih. Atas dunia ni kalau mampu habis elektrik malam, anak-anak kata ayuh tak boleh nyawa, ayuh tak boleh nyawa, tu baru mampu elektrik baru. Nah, kita tegak bergagar cari lilin. Dah lah turun. Dah, dia tepuk sini. Contoh ada api tegak tengok-tengok, comong sini, nelak sini. Itu apa? Belakang orang itu, belakang orang itu. Sebab apa? Dia cari lilin, ki hanuk tak boleh nyawa. Itu baru atas dunia. Maka di hari akhirat, maka itulah balasan kepada orang yang hidup di atas dunia, berpaling daripada mengingati Allah, berpaling daripada mengikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.